dengan daki-daki dunia tadi. Dalam hidup kita ni ada je banyak je benda yang sedang berdaki dalam hidup kita. Belum sampai pada Aidil Fitri, bersihkan dulu jiwa. Baru kamu layak untuk sambut Aidil Fitri. Aidil Fitri maksudnya kamu kembali kepada fitrah. Kamu kembali dalam keadaan bersih. Bagaimana bersih? Kalau jiwa kamu kotor, yang perlu dibersihkan ialah jiwa kamu, hati kamu. Dalam bulan Ramadan, Allah sendiri yang menjadi fasilitator. Allah sendiri yang menyusun jadual. Allah sendiri yang mengaturnya. Nak suruh apa dia? Kamu tolong bersih hati kamu. Bersih dengan bagaimana? Kamu minta ampun pada Allah, kamu berinfak di jalan Allah, kemudian kamu membaca Al-Quran, kemudian kamu menyantuni fakir miskin dengan amalan-amalan yang kamu buat tadi, kemudian malam-malam kamu bangun munajat, minta ampun pada Allah. Semua itu membersihkan sedikit demi sedikit jiwa kamu, dan akhirnya kamu keluar menjadi manusia yang baru. Yang ni yang digambarkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Punca apa dia kamu dapat demikian? Kerana kamu telah dibersihkan jiwa kamu. Ada 3 benda ulama-ulama kata perlu dibersihkan. Dalam bulan Ramadan begini kita tanya, apa benda yang kena bersih? Yang pertama, bersihkan akidah. Ulama-ulama kata bersihkan akidah, keyakinan dalam hidup. Akidah ni benda yang biasa dikotori. Ramai mana orang kita berselaput akidah dia dengan pahaman-pahaman selain daripada yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup dia, pahaman-pahaman dia terlampau bercampur aduk dalam hidup. Rosak akidah dia. Apabila rosak akidah dia, rosaklah ibadahnya. Apabila rosak ibadahnya, maka rosaklah segala amalan yang dikerjakan dalam hidup. Bagaimana nak suruh mantapkan akidah? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Subuh sampai maghrib ini pemantapan akidah dipanggil. Kenapa nak mantapkan akidah? Nak suruh kita tanam dalam jiwa kita. Kalaupun orang lain tak nampak, Allah nampak benda yang kamu lakukan. Bulan sebegini kita tak makan, kita tak minum. Padahal kalau kita nak makan, kita boleh makan. Kalau kita nak minum, kita boleh minum. Tapi kenapa kita tak buat? Kalau kita nak makan, kan kita boleh makan. Menyorok seorang-seorang dalam rumah, kunci pintu bilik, menyorok bawah katil, makan Maggi seorang-seorang. Tak ada siapa yang tahu. Kalau kita nak buat, kita boleh buat. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Terjun dalam sungai, selam kepala. Setelah naik, gum 2-3 teguk, lepas tu timbul balik. Buat muka sadin, boleh pun. Kalau kita nak buat, kita boleh buat. Tapi kenapa kita tak buat? Kenapa anak-anak kita yang kecil-kecil ni, puasa ni, umur 6 tahun, 7 tahun boleh puasa? Anak ingat lagi anak-anak yang sebelum umur 6 tahun, lepas sembahyang asar tu, tersandar tepi dinding. Tak bergerak dia. Abi, Umi, kakak nak mati dah. Kita sebut sabar-sabar, tak mati, tak mati. Kenapa dia boleh bertahan? Kenapa dia boleh jaga pada diri dia? Nak ajar, nak didik. Wahai hamba Allah, walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak benda yang kamu buat. Dalam hidup ini, kamu ingat kamu guna password handphone kamu itu, Allah tak tahu benda apa yang ada dalam handphone kamu. Kamu ingat apabila kamu melayari internet, kalaupun kamu melayari internet, Allah tak tahu benda apa yang kamu layari itu. Kamu ingat, kamu saing borang seorang-seorang, senyap-senyap, tak ada orang tahu, maka Allah tak tahu benda yang kamu buat itu. Allah tahu benda yang kamu lakukan. Ramadan, kamu tolong ajar, tanamkan kembali dalam jiwa kamu adanya Allah dalam hidup ini. Yang kedua, nak didik apa dia? Nak kembalikan bersih ibadah. Macam mana nak suruh bersihkan ibadah? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Kenapa subuh sampai maghrib? Kerana 2 waktu ini kebanyakan orang tinggal sembahyang. Subuh, ramai mana orang kita payah nak bangun sembahyang subuh. Allah nak suruh bangun sembahyang subuh, Allah programkan sahur sebelum ada subuh. Allah tahu manusia ni kalau sebut bab makan sanggup bangun. Letak 10 jam loceng bawah katil. Berdentum-dentum jam loceng dia, bangun dia. Bangun untuk nak makan. Dengan tujuan apa dia? Lepas pada kamu sahur, kamu terus sembahyang subuh. Jaga pada diri. Sembahyang subuh berjemaah, terutama bagi orang lelaki. Kenapa subuh berjemaah? Nak suruh lepas daripada sifat munafik. Orang perempuan, peranan dia apa dia? Pujuk suami. Pergi bang, sembahyang subuh berjemaah bang. Sembahyang subuh berjemaah. Suami pula bagi tahu pada isteri, kejutkan abang untuk abang bangun sembahyang subuh berjemaah. Nak pastikan terlepas daripada sifat munafik. Orang perempuan pujuk anak-anak lelaki pergi sembahyang subuh berjemaah. Pesan pada orang rumah kita, gunakan bahasa yang lembut-lembut.
Jangan guna bahasa yang kasar-kasar. Guna bahasa yang lembut, pujuk. Pergi bang, abang pergi sembahyang subuh berjemaah. Nanti kita tak ada lagi perangai munafik yang ada pada diri kita. Kerana orang munafik, dia sukar untuk sembahyang 2 waktu. Subuh berjemaah dan juga isyak berjemaah. Orang munafik demikian. Jangan guna bahasa yang kasar. Bang, pergi sembahyang subuh berjemaah. Muka munafik je disuruh. Makan penampuk tawa kita tak mengerti. Nak sebut gambaran, guna bahasa yang lembut-lembut. Nak suruh jaga salat subuh berjemaah. Allah nak suruh jaga salat maghrib berjemaah. Allah gunakan teknik, pujuk lagi cara makan. Dijadikan berbuka puasa untuk jaga salat maghrib ini. Pada awal kita bulan Ramadan, duduk meja makan, menunggu saat berbuka. Kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Bulan yang paling kerap tengok jam, Ramadan ni rajin terus tengok jam. Kejap-kejap buka radio, buka TV, sibuk tanya orang, maghrib pukul apa maghrib? Sibuk tanya orang, maghrib pukul apa? Bulan lain tak pernah tanya maghrib pukul apa. Ramadan sibuk tanya, anak tolong jawab, lambat lagi bang, 10 minit lagi. 10 minit lagi, dia gaul nasi dulu slow-slow tak menang. Dia gaul dulu nasi. Angkat jatuh, lama-lama letak depan mulut. Dengar je Allahu Akbar, tungak terus dia. Orang tanya, kenapa makan awal? Makruh, lewat tahu makruh dia. Tahu pula hukum dia. Allah nak didik, jaga solat. Nak suruh jaga ibadah, Allah suruh terawih. Tuan-tuan nak terawih berapa rakaat? Terpulang tuan-tuan. Nak buat 8 boleh. Nak buat 20 boleh. Semuanya diberi kebenaran dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, didik akhlak. Lalu Allah suruh kita banyakkan infak dan diturunkan Al-Quran. Dan kita keluar daripada bulan Ramadan, kita menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Rahman sekalian, ambil kesempatan Ramadan yang Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan doa dan minta ampun pada Allah, dan mudah-mudahan Allah kembalikan balik Ramadan yang akan datang dalam hidup kita, dan Allah murahkan rezeki kita, Allah panjangkan lagi umur kita, dan kita dimasukkan di kalangan mereka yang yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah, orang yang sentiasa mendengar kata-kata yang baik dan ikut benda-benda yang baik dalam hidup kita ini sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, kat belakang nanti tuan-tuan kita akan buat satu kutipan. Insya-Allah kutipan ni ada 2 tujuan ni. Yang pertamanya insya-Allah anaknya sedang siapkan bangunan di kompleks Tribun Nabawi Shah Alam Syekh Syalapan, di mana anak dah beli dah bangunan yang anak pernah umum pada tahun yang sudah pada tuan-tuan. Bangunan itu orang Kristian nak bayar sebanyak 5 juta. Kemudian alhamdulillah anak pergi jumpa dengan owner, anak sebut jangan jual pada orang Kristian, anak nak bayar sebanyak 2 juta. Alhamdulillah owner bagi, dan alhamdulillah telah selesai bayaran bangunan itu. Cuma oleh kerana pelajar-pelajar semakin ramai, hampir 100 lebih pelajar ini, jadi menyebabkan bangunan itu jadi sempit. Anak nak naikkan lagi bangunan itu menjadi 2 tingkat ke atas lagi, dan kebenaran itu dah dapat, dan perlu kos lebih kurang 2 juta lagi diperlukan. Tuan-tuan yang ada 2 juta hari ini selesailah masalahnya. Manalah tahu di kalangan kita demikian. Itu yang keduanya, bangunan itu kita wakafkan, niat wakaf. Dalam masa yang sama, tuan-tuan niat untuk arwah ayah, arwah mak, dan bakal-bakal arwah kita lah. Bakal-bakal arwah ni, tuan-tuan niat terus berterusan. Ambil pamphlet pun boleh, ada pamphlet kat belakang. Tuan-tuan bank in-kan, yang tak bawa beg duit dan sebagainya, boleh bank in-kan dalam bank Islam pun ada, Maybank pun ada. Mudah-mudahan dia akan panjangkan lagi pahala-pahala kita lepas pada kematian kita nanti. Yang keduanya, perhatian sekian, anaknya dengan sahabat-sahabat bercadang lepas pada raya ni, bercadang untuk menuju ke Gaza yang sedang dilanda dengan peperangan yang besar. Walaupun anda tahu tuan-tuan, mungkin saja tuan-tuan sudah banyak infak kepada Gaza ini, tapi jangan terlepaslah hari ini saat yang paling mendukacitakan pada kita. Hampir 1000 orang dah yang meninggal dunia syahid kerana ditembak dan dibunuh oleh rejim Israel ini sendiri. Dan keadaan yang sedang berlaku ini terlalu dahsyat dan amat kritikal. Dan anda cukup pilu lihat satu mayat yang dalam pelukan ibunya, seorang anak yang dalam pelukan ibu dia sedang cium dahi anak tersebut. Kemudian anak itu mati, ditembak, kena peluru. Kemudian dalam masa yang sama bangunan rumahnya kemudian ditembak sama, hancur rumah tersebut. Keadaan ini keadaan yang sukar. Ubat-ubatan pun tak payah. Kemudian sekarang ni
terpaksa diselaraskan pula untuk nak dimasukkan bantuan di sana. Dan alhamdulillah kita ada link-link kawan-kawan termasuk di kalangan sahabat-sahabat Muslim Care, kemudian di kalangan NGO Muslim yang lain ini yang sedang membantu, termasuk sahabat-sahabat di Gaza itu sendiri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, mudah-mudahan kita terlepas daripada keadaan yang mereka kena ini, pada diri kita pula dengan kita infak, mudah-mudahan kita akan sampai ganjaran kita di sisi Allah dan dimasukkan di kalangan hamba Allah yang saleh. Nanti kita akan buka tabung untuk khusus untuk perkara demikian. Mudah-mudahan kita akan bawa kebaikan dalam kerja-kerja amal yang kita bawa ini. Doakan mudah-mudahan berjaya misi ini nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.